Sahur. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Doa Al-Fatihah. Ya kana awal wa غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. Bagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Ketahui ilmu itu. Ketahui ilmu bahawasanya faedah terbuka daripada segala akhwal dan yaqinun padanya dalam negeri dunia ini memberi faedah akan dikau mengenal dunia. Kerana satu dikenal ia dengan lawannya, maka apabila terbuka bagimu daripada segala akhwalud dunia dan engkau lihat akan tiap-tiap barang dalamnya binasa, maka jangan engkau berdiri sertanya dan jangan engkau menilik kepadanya. Kerana bahawasanya daripada orang yang salik itu tiada menilik ia kepada yang binasa, dan istighal ia pada Tuhannya yang memilih daripada tiap-tiap yang fana dan yang binasa, hingga sampai ia kepada haqqul yakin. Kerana bahawasanya orang yang dikurniakan kepada haqqul yakin itu baqa dengan Tuhannya, baqa ia dengan Allah, dan barang siapa yang baqa dengan Allah maka adalah syuhudnya Allah. Ini sambungan daripada matan dahulu. Lau asyraka nur yakin la ra'aita al-akhirah aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Jikalau terpancarnya, terbukanya nur keyakinan tu, kalau sekiranya terbit, terpancar nur yakin yang menunjuk kepada ilmu bahawasanya akhirat itu terlebih baik daripada kamu berjalan kepadanya, lebih hampir kepadamu daripada bahawa engkau pergi kepadanya. Nah, saya engkau lihat segala kebajikan dunia itu padahal adalah berubah fana. Itu kalau sekiranya apa tu terbuka, ya, terkata lau asyrakan nur yakin, kalau sekiranya memancar cahaya keyakinan, maka jawapan dia begitu. Kalau tidak memancar cahaya keyakinan, jawab dia sebaliknya, ya itulah dia takkan nampak apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu nur yakin adalah perkara yang sangat penting. Dan nur yakin itu buka bila seseorang tadi membersihkan akan dalaman dia, ruhani dia dibersihkan daripada aghyar, maka memancarlah dia matahari anwar, ya, maka dibukakan rahsia asrarul zat wal wa awsafil wa anwari sifat, maka tenggelamlah ia dengan Tuhannya. Fa iza kamulat tathhirur ruh, apabila sempurnalah penyucian rohani sang roh dia, dia suci dia apa, minal aghyar, daripada segala makhluk. Dalam kalbi jangan masukkan makhluk, dia dengan Tuhan dia. Makhluk kita bagi luar saja, ya. Dia dibersih. Wa asyrakat alaihi syumusul anwar, dan memancarnya segala matahari nur dalam kalbi dia. Jawab dia kusyifat, dibukakan, dikasyafkan bi asrari zat, ya, wa anwaru sifat, sir rahsia bagi zat dan nur sifat akan dipancar oleh Ta'ala. Maka fagharakat fil bahri tauhid, maka tenggelam ia dalam lautan tauhid.
allazi takalla fihi, maka yang keluar daripada al-ibarah, itu dia. Maka dinamakan apa ni? Wa huwa tauhidul khas. Itulah tauhid khas, yang membawa insan tadi benar-benar mentauhidkan Allah dalam segenap sudut, tingkatnya, pada tujunya dan pandangan dia. Maka di sini tuan pengarang menyebut, ketahui olehmu bahawasanya faedah terbuka tu. Sebab tu Syekh Ahmad Idris ratu apa 4 perkara. Al-ishtighal, kemudian al-lazzah, kemudian al-syauq, kemudian baru rafa'tul hijab. 4 perkara tu. Syekh Ahmad Idris sebut apa? Apabila seseorang tu ishtighal qalbi dia dengan Allah Ta'ala, ishtighal betul-betul menumpukan zahir dan batin dia kepada Tuhan sehingga lenyap pandangan yang lain. Dia ishtighal, maka dia akan berikan lazzatul ibadah, lazzatul azkar, lazat zikir, lazat ibadat. Semayang kita, segala ibadat dia rasa seronok. Maka kalau kita buat ibadat tak rasa seronok, sila menangis dengan Tuhan. Kita buat ibadat tak rasa seronok, buat saja, tak ada apa. Itu yang kalau buat tak ada rasa apa, tinggal tak ada rasa apa, itu menandakan hati dia bermasalah. Dia kena rasa lazat betul, nikmat, lebih nikmat daripada makan minum, lebih nikmat daripada segala nikmat. Mesti dapat benda tu. Kalau tak dapat, sila minta ampun dengan Tuhan. Sebab semua ibadat dia ada kelazatan yang istimewa. Bila tak dapat, itu menandakan rohani kita ada masalah. Makanan dibuat oleh chip, kami sedap kan, tiba-tiba kita makan tawar, rupanya cek ada demam panas, rohani dia, jasad dia ada masalah. Sebab tu dia tak dapat mengesan kelazatan. Begitu ke rohani, dia tak dapat mengesan kenikmatan lazat dia dengan Tuhan bila rohani itu ada masalah, telah rosak dengan maksiat, mungkar, kelalaian dan sebagainya. Jadi kedua tu kena minta tumpuan, minta Ta'ala berikan kalbi kita, tolong Tuhan yang menolong, tak ada siapa boleh tolong, supaya dia ishtighal dengan Allah Ta'ala. Bila ishtighal, maka dia akan dapat kelazatan. Bila lazat, diangkat lagi satu peringkat, dia panggil apa? Ishkun, asyik. Fa'iza asyikani wa asyiktuhu, bila aku asyik, dia asyik akan daku dan aku asyik akan dia. Baru yang keempat, rafa'tul hijab, aku angkat hijab. Kita buka hijab, terbuka ni anwarun zat, asrar, anwarus sifat wa asrar zat, semua tuan buka. Ketika kita tenggelam, dia kata kallah, dia kata bahru tauhid allazi takalla anhul ibarah. Kelu tu ada ibarah pun tuan. Dia duduk makam ni kakuroni, tak ada kata apa. Dia memandang kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, makrifat dia, yang laisa kamitslihi syai'. Allah Karim. Itu faedah terbuka, daripada segala akhwal, dan yakin padahal dalam negeri dunia ini memberikan faedah akan dikau mengenal dunia. Bakal tak terbuka, dia tak kenal dunia kan. Orang kafir tak kenal tu, dia bergambar dah habis. Kalau dia kenal dunia, tak siapa nak heran, dan dia tak akan letakkan dalam kalbi dia, sebab dia sedikit. Siapa yang memandang dunia itu besar, dia rasa hebat dengan dunia, maka orang tu orang yang tidak ada makrifat dengan Tuhan. Kalau dia makrifat dengan Tuhan, betul-betul kenal Tuhan, dunia ni macam habuk yapam tadi kan. Dunia tak ada satu ayat Quran sebut, tak ada hadis dalam hadis sahih pun tak ada. Dunia ni besar, hebat, ada? Mana ada? Dan Quran sebut samanan qalila, mata'un qalil, benda sedikit. Tiba-tiba benda sedikit kita rasa hebat, benda kecil kita rasa besar. Itu menandakan pemikiran dia sudah rosak. Pokok sebatang dia nampak 10 kan? Sebab apa? Dia minum todi. Dia nak mabuk balik, banyak pokok ni, banyak pokok ada sebatang, kata 10 batang pokok dia. Sebab dia mabuk. Ni mabuk maknawi lebih dahsyat daripada mabuk hissi. Ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil 'asy wa hubbil jahl. Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqil awwal minal muhajirin wal ansar, rawahu al-Aisyah.
Hadis riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Dan mabuk ni dahsyat daripada minum arak ni. Minum arak dia minum pagi, petang dia clear je ni. Yang ni kalau kena sampai mati dia hilang. Ghasyiyatkumus sakratan, memabuk kamu oleh dua kemabukan. Pertama apa? Hubbil aish, mabuk dengan menumpukan kehidupan dunia semata-mata. Siang malam, pagi petang, siang sampai menggigau dia kerja dunia tak habis-habis. Satu. Yang kedua, wa hubbil jahli, mabuk dengan kejahilan. Tak erti nak duduk dalam majlis ilmu, mencari ilmu, tak ada. Kita alhamdulillah Tuhan beri ni, bukan kita pandai kita ni, semua kurniaan dari dia. Yang sekali-kali kita pandang hebat kita, berdentum jatuh balik. Semua kurnia dia. Haza min fadli rabbi. Dua ni kalau kena dia mabuk dengan dunia dan mabuk dalam kejahilan, maka la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu takkan tengok lagi dah orang buat amar ma'ruf nahi munkar, tak ada. Yang kalau benda ni tak ada, manusia menuju ke arah jahannam dan yang menuju ke arah kecelakaan besar bila tak ada dua ni, amar ma'ruf nahi munkar. Hidup dia dah macam haiwan yang berkaki empat, wal ayazabillah. Punca dia apa tadi? Mabuk. Jadi jangan jadi kita orang yang dimabukkan dengan benda yang wahmiyah, benda yang tak ada. Tumpukan kepada wujud yang hakiki ialah Allah Ta'ala. Kerana satu dikenal ia dengan lawannya. Kita kenal barang tu panjang sebab lawan dia apa? Pendek. Kita kenal dia pendek sebab lawan dia panjang. Dunia lawan dia akhirat. Sebab kalau orang tak kenal akhirat melalui pendedahan Quran dan hadis Nabi SAW, memang dia tenggelam dia. Kalau dia kenal akhirat, dia nampak dunia ni kecil je. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar, dia harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Macam tu baru 2 rakaat. Takdir dia hidup sepanjang lama dia sembahyang 2 rakaat. Ini hari-hari sembahyang wajib lagi besar. 70 kali sunat baru sama satu wajib. Bayangkan tuan balas 2 rakaat sembahyang subuh je, dia punya ganjaran lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Macam kita kalau mati hidup balik 10 kali suku dunia pun tak dapat. Dan kalau dia nampak balasan-balasan hebat yang disediakan oleh Allah SWT, baru dia nampak dunia ni kerdil. Kalau dia tak semak daripada Quran dan hadis, dia akan terpengaruh. Dia nampak dunia ni besar. Betul ulama ada, dunia aqallu minal qalili, dunia sedikit dari yang sedikit. Wa ashiquha azallu minal zalili, orang yang hati dia asyik dengan dunia tu hina sehina-hina. Jangan gantungkan hati kita dengan makhluk. Anlik galbak billah, tambatkan hati kamu dengan Allah, baru selamat. Maka apabila terbuka bagimu daripada segala akhwalud dunia, Tuan bukakan dunia tu, maka bertambahlah dia apa? Zuhud. Dia bertambah tumpul hati, sebab dunia tu akan hilang. Allah. Dan engkau lihat ia akan tiap-tiap barang yang dalamnya binasa. Semua hukum dia binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Maka jangan engkau berdiri sertanya. Mana jangan gantungkan kalbi kita dengan benda yang binasa. Tambat hati kita dengan benda. Sebab Tuhan Ibrahim kata apa? La uhibbul afilin. Aku tidak minat benda yang akan binasa. Yang tak binasa je apa? Dia tunggal, ahad. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Ta'ala azali lagi. Wala syai'a ma'ah, tak ada satu benda yang boleh serta dia, tunggal. Dan jangan engkau menilik, mana kalbi kita jangan memandang-mandang kepadanya, kepada benda yang binasa. Kena bahawasanya daripada orang yang salik, orang yang suluk, yang sedang berjalan itu tiada menilik ia kepada yang binasa. Kalau dia tilik pada yang binasa, suluk dia terpotong dan inqita'. Dan istighal, mana memberikan tumpuan pada Tuhan itu. Istighal sampai dapat lazah, itu mintaan. Lepas kelazatan boleh dapat apa? Lazat boleh dapat ishkun, asyik. Asyik pun Tuhan buka. Kita tengok kita duduk taraf mana tuan. Kemanisan ada tak ibadat? Manis lazat. Kalau kita tanya kau zikir dengan makan mana sedap? Nak jawab pening kan? Nak jawab pemalu kan cakap kata zikir sedap, bohong pula. Kan? Dia makan dia polon betul. Dia zikir pening kan? Saya bawa zikir, lambat zikir kan dah pening. Orang menau dia zikir dia. Dia menghadap TV 2 jam tak apa kan? Dia kena tipu yang anak tu kan? Lepas tu nak sampai Tuhan sampai apa? Allah Karim.
hingga sampai ia kepada haqqul yakin. Ya, daripada mula-mula apa? Ilmul yakin, kemudian kepada apa? Ainul yakin. Yakin dengan ainul basirah, dengan terbukanya basirah dalam. Bila kita tutup pandangan mata luar, baru dibuka dalam kan. Selagi kita layankan pandangan luar, dia tak akan masuk dalam ni. Luar ni dia menangkap idrak dia kepada apa? Alamil mulki. Selagi kita tersangkut alam mulki, kita tak boleh pergi rohani kepada alamil malakut, alamil jabarut, kita tak boleh pergi kan. Sebab dia kena kerat, ya. Dan kerat dia bila apa? Terputus bila dia asyik dengan Allah Ta'ala. Sebab kita kena jalan asyik, rindu dengan Tuhan. Paling kurang ulama kata, rindu tu mesti macam seorang lelaki perempuan tengah gila bercinta. Macam mana? Dia duduk bangun dia ingat, itu paling kurang kena ada. Kalau tak ada tu, tak ada lah. Baru lagi nak buka tadi. Ya, bangun dia dengan Tuhan, duduk dia, tidur dia, berjalan dia, semua dengan Allah. Baru dia rindu tu kuat, baru dia buka. Allah. Ni rindu ke makhluk ni banyak kacau. Rindu ke dunia, rindu ke benda-benda yang akan binasa mana. Allah. Kerana bahawa orang yang dikurniakan kepada mereka haqqul yakin, itu baqa dia dengan Allah. Ya, dia melalui proses fana, lenyap, kemudian dia baqa. Baqa mana? Ru'yatul khalqi billah. Ru'yatul khalaq billah. Dia memandang semua makhluk semua dengan Tuhan dia. Mana pandangan dia tak ada kosong. Dia pandang sab, qalbi nampak semua billah, bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Dan dia nampak tu bukan dengan ta'akul, dia nampak bi zauq, kashfin, yang Tuhan bukakan qalbi dengan nur. Ya. Kalau pandang dengan akal, tu boleh kita fikir nampak, tapi dia hilang cepat. Ya, benda kalau dengan akal dia hilang, dia tak kuat. Ya, sebab dia masuk golongan ahli ghaflah. Orang yang mengenal Tuhan bila akli ni, dia masuk golongan ghaflah, banyak lalai kan. Kalau dia masuk dengan zauq, itu lain. Dia dah rasa, dia rasa lain kan. Dan baqa mana kekal dia dengan Allah. Dan barang siapa baqa dengan Allah, maka adalah syuhudnya Allah. Syuhud dan pandangan qalbi dia, sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Ya, depan dia, belakang dia, kiri kanan, semua dia pandang. Itu makna nur. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Nabi lisan nuran, semua nur. Depan amami, tahta, fawq, semua nur. Mana nurul musyahadah, melingkungi segenap pandangan dan penglihatan dan gelak dia. Di mana dia? Dia dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh selamat. Lawan nur apa? Zulmah, gelap. Nak duduk dalam cahaya ke dalam gelap kan? Duduk dalam gelap lemas lah. Sebab lagi tak terbuka hijab, kita ni lemas. Ya, kita ni lemas dengan apa? Ya, tenggelam kegelapan zulmatul ghaflah. Ya, sebab dia menghadap Tuhan dia pening. Padahal kalau dia menghadap terbuka lazat. Dia lazat itu nikmat yang sebesar-besar kita dengan dia. Kemudian kita ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ah izla syai'a ma'ahu kana Allah wala syai'a ma'ah. Tu hakikat dia. Wa inna ma hajabak anhu ila tawahum wujudi syai'in ma'ahu. Ya, tawahum bukan ada hakikat. Maknanya mahajabak, tidak mendinding akan dikau wujud yang maujud sertanya, kerana tiada satu sertanya. Maksudnya ada satu benda yang boleh hail, menyekat kamu, tetapi yang menyekat ialah kita je waham. Itu masalah dia. Tengok dia. Dan hanya saja mendinding akan dikau daripada Ta'ala yang kita tak nampak, terbuka kalbi kita, roh sir kita, ialah sangka mewujud satu sertanya. Betul? Kita sangka seolah-olah ada satu serta Allah. Mana ada satu? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada satu pun maknanya setanding dengan Tuhan, tak ada. Ya. Ar-Razzaq, siapa dia? Dia. Tapi bila kita rasa Ar-Razzaq ada orang lain, wah, dia kalau tak beri aku maaf dia. Nyampang-nyampang dia beri. Itu bahasa orang Melaka kan? Nyampang-nyampang ada doktor, aku tidak mati aku itu dia menyerta. Pandangan kalbi dia serta. Kita padam benda tu kan? Kita padamkan la maujud bihaqqin illahu. Tidak ada wujud sebenar melainkan dia je, baru dia terbuka. Lagi kita pandang nampak ni. Makam asbab. Bila makam asbab ni alam mulki. Dia naik alamil malakut wajah baru, tak ada asbab lagi. Dia ru'yatullah terus. Pandangan dia terus bersedap, berlazat dengan Tuhannya. Jasad dia dengan makhluk, kalbi dia dengan
Taala. Jasad di alam mulki, rohani di alam atas itu. Ya abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Itu jalan kita nak. Ya, boleh betul-betul di infirad. Di duduk makam infirad dia panggil, ketunggalan. Benda tu ada dalam mana tu? Sembahyang tu ada tu. Syirah tu kan dalam sembahyang ada al-khulwa, ada al-infirad, ada al-inqita', semua ada sembahyang tu. Diangkat di sembahyang di infirad, ketunggalan dengan Tuhan, berlazat. Sebab dia orang sembahyang ibu rakaat. Makin sembahyang makin sedap, makin sembahyang makin sedap. Ya, kita makin sembahyang penat, burukan itu dah jadi dia kan. Sebab apa? Tak ada connect. Komputer tak ada connect. Ya, tekan-tekan switch tak nyala, tekan malas aku tekan. Yang tekan ke tapung nyala terus. Macam itulah dia orang. Sebab qalbi dia dengan Tuhan ada connect. Pum, dia kenal. Sebab apa? Karat-karat tadi dah dibuang. Yang kita tekan pelat tak nyala, buka pelat balik, karat banyak dalam tu. Habis dah ada connect, dia genggang. Kita kikis balik, connect kembali sap, dia join balik, baru tap, pum, nyala. Bila kalbi dengan dia baru dia menyala. Ni kalbi dengan al-khalaiq. Kalbi kamu dengan makhluk. Ambil lah kan. Jam. Sebab kalbi jangan letak dengan makhluk. Kalbi dengan dia je. Supaya kita tidak perasan dengan makhluk, perasan dengan Tuhan. Selama ni kita perasan dengan makhluk. Duk mana pun makhluk tak habis-habis. Lepas semayang pun dengan makhluk lagi. Ya. Macam mana? Keperasanan kalbi misi dengan dia. Jangan perasan dengan makhluk, ni dengan makhluk. Akan orang kata apa? Kadang orang pandang, kadang tak molek pula orang tahu. Orang lagi orang ada dalam kalbi kamu. Jangan harap pintu makrifat dibuka. Tak buka. Kena buang. Sehingga kau tengok orang macam tunggul. Boleh? Bukan kita menunggulkan orang. Kalau menunggulkan orang tu orang marah. Kau ingat aku ni tunggul apa? Itu lain makna. Kan? Ini kita perasan ni macam tak ada benda. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana nas kalibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam tengok unta apa tadi. Maksudnya apa? Hati dia tidak pergi pada makhluk, hati dia sap ke atas. Ya, hati dia mi'raj kepada hadrat Tuhan. Situ adalah tempat belazat sebenarnya. Ya, tu dia kata bi fal yafrahu. Ya, dengan aku naklah kau gembira. Kat mana letak gembira? Bila kalbi terlepas daripada makhluk, boleh rasa lazat. Selagi kalbi kita ikat dengan makhluk, jangan harap lazat dengan Tuhan dapat. Takkan dapat, Tuhan tak bagi. Tuhan tak suka tu. Kama la yuhibbu al-alamul mustarak la yuhibbu qalbul mustarak. Tuhan tak suka hati kita. Bagaimana Tuhan tak mau ibadat kita disekutukan, begitu juga hati kita. Jangan disekutukan dengan lain, dengan dia gitu. Buat dengan zikir dalam jalan Allah. Jangan berhenti kita ni. Berhenti minta maaf balik dengan Tuhan. Baru dia pasak betul-betul. Aziklahun nur. Zikir ada nur. Sikit panjang lama terang lah. Dia ada mendinding akan dikau wujud yang mawujud ni tak ada sertanya. Kerana apa? Tiada satu sertanya. Wala syai'a ma'ah. Tak ada satu setara boleh duduk dengan Tuhan. Dia tunggal. Dan senya-senya yang jadi kita tak ingat Tuhan, jadi kita lalai, tak nampak kebesaran dia, sangka, perasan dia wujud sertanya tadi. Ya, padahal tak ada. Kena bahawasan sekalian satu mendinding akan dikau daripada Ta'ala itu daripada sekira-kira waham. Sekira-kira kamu waham perasan seolah-olah makhluk boleh memberi, seolah makhluk boleh menentu, seolah makhluk ni boleh memberi manfaat, seolah makhluk boleh mendatangkan mudarat. Itu semua silap. Al-Nafi' nama dia apa? Nama dia. Al-Mudar nama dia apa? Nama dia. Al-Nafi' kan asma'. Ismun minal asma'il husna. Satu nama dia bernama asma' husna apa? Al-Nafi' yang memberi manfaat. Kenapa pula kita pandang orang lain beri manfaat? Ya. Ad-Dar yang memberi mudarat. Dia juga. Kenapa kita pandang orang lain mudarat? Ya, kita pandang orang lain je maknanya seolah kita nak menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun etikad dia tidak begitu, tapi dia punya apa? Syu'ur. Kalbi punya perasaan-perasaan tu. Wahwam. Itu waham datang. Yang ni yang menyekat kita ni. Yang jadi hijab kita dengan Tuhan. Ya. Jadi tak tembus pandangan dia ke hadrat Allah Ta'ala ni. Allah. Sekira-kira waham yang batil. Ya, waham yang tidak ada hakikat. Maka apabila terangkat wahmun, terangkat hijab dia ni adalah Allah. Itu dia kata kun ma'allah. Naklah kamu berserta dengan Allah. Kalbi kamu tu. Maknanya buangkan ingatan yang lain. Dan tiadalah suatu sertanya. Ya. Siapa duduk betul makam tu. Wala syai'a ma'ah. Terbuka lah hijab dia. Berlazatlah ia dengan
Tuhannya tu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sekalian manusia itu tidur, annas niam iza matu intabahu tu. Iza matu, bila dia mati baru dijaga. Manusia atas dunia ni macam orang tidur kan, ya, bila dia mati baru dijaga. Jauh pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mati, malaikat nak maut dan ambil nyawa, Allah baru dia perasan, oh rupa dunia ni apa, ibarat mimpi saja. Dan baru dia sedar. Dulu dia serap naik helikopter, kaya besar, kali jatuh berdebung, rupa celah katil. Celah katil, rupa mimpi. Macam itulah selak-selak dunia, malaikat maut sentak nyawa, pam, Allah dah habis dah dunia, macam mimpi. Itu panggil tidur, tak ada hakikat. Hidup sebenar di sana tu, jangan keliru. Lal aish illa aishul akhirah. Tiada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di akhirat. Dia kekal selama-lamanya. Nikmat sana hebat-hebat, ya. Dan paling besar ru'yah, melihat akan Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan makhluk. Atau annas niam. Apa makna niam? Dia tidur. Bila tidur apa benda tak ada hakikat. Kemudian tidur pula sebentar, kejap dah sadar kan. Bila mati datang pun terperanjat, Allah dah tinggal dunia. Apa dia kumpulkan harta dulu, sehingga dia tak boleh menumpukan perhatian dengan Tuhan. Dia gila pada pangkat kerja, habis semua dah tinggal kan. Ya, jangan tertipu. Maka dia masa yang singkat saja, ya. Maka apabila mati mereka itu baru dijaga, baru dia perasan. Tapi dah mati tak ada guna lagi dah nak perasan apa pun. Sinilah kita mau sedar cepat, jangan tertidur. Dan demikian itu kerana bahawa sekalian ijad, ya, dan sifat yang ta'aluk pada keadaan insan, ya, sifat-sifat yang ta'aluk pada insan. Ada ta'aluk sifat Tuhan yang menjadi kita, al-i'ta, al-i'dam, ar-raz. Jadi semua tu mengada, meniada, semua sifat yang bergantung dengan makhluk. Siapa yang jadikan ijad? Dia. Ijad mana mengadakan, mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, dari halaman ketiadaan kepada halaman kewujudan kita sekarang ni. I'dam, dia matikan pula, tak banyak kan. Ya, seorang sahabat dia mati. Tadi meninggal seorang. Tokek beras Melaka. Apa nama tu? Haji Sultan. Kita mengajar orang kira dah duduk tepi bagus tu. Allah beri rahmat kepada dia. Allah baru meninggal dan seorang kan. Dan sifat, ya, yang ta'aluk pada keadaan insan. Pemberi rezeki dia, yang menarik rezeki dia, yang menghamparkan dia, yang menarik, yang menghidup, yang mati, semua dia kan. Tuhan tajalli pada insan, tempat cermin dia. Yang ta'aluk ia pada segala hawadis, segala yang makhluk. Hawadis jamak daripada hadisun. Hadis, hawadis. Apa makna hadis? Ya, zat muttasif bil hudus, zat yang bersifat dengan hudus. Hudus maknanya sifat, nama dia. Maka insan dia panggil hadis. Apa makna hudus? Ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Ya, satu benda yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertemu dengan ketiadaan. Siapa dia? Makhluk semula, kita semua dia panggil hadis. Baru asal tak ada, kemudian tak ada balik. Jadi Allah yang ta'aluk pada segala hawadi, pada segala makhluk. Tidak ada sesuatu pun terlepas daripada Allah Ta'ala. Wujud dia, tiada dia, rezeki, semua segala-galanya, ya. Dan segala hawadis itu pada alam his. Hawadis pada alam luar, alam kasar, alam mulki, ya. Maka apabila terangkat segala hawadis dan hilanglah khayal, maka tiada tinggal melainkan wujud yang maha suci itu. Bila kalbi kita angkat kepada lawan hawadis apa? Hadis. Lawan dia apa? Qadim. Ya, zat yang sediakah kala. Adapun lawan dia hadis kita ni. Bila kalbi kita tak bertumpu kepada hawadis, dia akan bertumpu kepada lawan dia, al-qadim. Ya, zatun muttasif bil qidam. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Lagi hati kita tertambat dengan yang ada sekarang ni, dia tak boleh pergi. Dan dia kenal hawadis daripada yang qadim. Itu masalah ni. Sebab tu kena farriq qalbak minal aghyar, kosongkan qalbi kamu daripada yang lain yang hawadis. Bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan penuhkan dengan makrifat dan sir daripada Allah Ta'ala. Tu je yang sebenarnya, keluarkan diri kita daripada menghadap makhluk, ya.
Idza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar dari diri kau sampai Tuhan. Keluar tu maksud apa? Bukan keluar cabut kan. Keluarkan pandangan ta'alluq qalbi kita dengan dia, buang tumpu dengan dia betul-betul. Baru dia akan buka. Habis. Kesimpulan dia apa? Zikir kena zikir tak jadi kan ni. Ni dah pegang hikam ni, zikir kena banyak kan. Selawat kena apa? Tak ada 10,000 sehari. Boleh? Ya, kena selawat banyak, zikir kena banyak. Baru dia asal dalam dan banyak muraqabah. Haddid basaral iman bil muraqabah. Tajamkan pandangan iman kamu dengan muraqabah. Allah. Maka apabila terangkat segala hawadis aipil qalb dalam hati dia tu, maka dihilangkan khayal. Tuhan akan padamkan khayal yang karut. Maka tiada tinggal melainkan wujud yang maha suci, wujud yang zati, ya, wujud yang mutlak, wa huwa Allah Ta'ala, daripada segala sifat hudus tadi, ya. Zat yang maha suci daripada segala sifat hudus. Siapa dia? Allah Ta'ala yang suci daripada sifat baharu, ya. Kemudian kata Syekh Ibn Arabi radhiyallahu an, barang siapa menuntut akan dalil atas wahdaniyat subhanahu wa ta'ala, maka himar lebih mengenal Allah daripadanya. Pegat kerja tuan ni. Kata Ibn Arabi ni Wahabi dengar lagi dia marah. Wahabi cukup geram Ibn Arabi. Ya. Sebab dia tak faham kalam-kalam Ibn Arabi tinggi tuan ni. Apa kata Syekh Ibn Arabi? Ibn Arabi wali besar tadi. Hari ketika seorang ulama tafsir besar tuan. Nak wafat, nak meninggal, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, ketika nak wafat. Jadi ketika itu si Ibn Arabi sembahyang. Tengah sembahyang, jari kaki dia berkuat. Anak murid perhati, bergerak lagi. Lepas sembahyang dia kata, anak murid, biar dia sekolah dewan sembahyang macam tiang tegak betul. Kita sembahyang cecak lagi tu pun kita perhati hijau. Dia sembahyang cecak nama kita. Macam takbir pertama pergi supermarket tu, rakaat kedua pergi supermarket, kata dia mengayau. Dia membohong ni kan, wajah tu dia membohong ni. Aku hadapkan diri aku tawajuh, mana tawajuh? Lintang pukang punya semayang tadi. Jadi bila semayang tadi, saya tahu bergerak lagi. Bila habis semayang, anak murid, kenapa berlaku begitu ya Sayyidi Syekh? Tegak ketiga tu dia kata, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengalami sakaratul maut. Dekat nama, ketika tu syaitan datang banyak, maka aku syarat, aku tendang dia, pum, disyarat dan terangkat semua syaitan, dan alhamdulillah dia mati beriman, masya-Allah. Ya, nah, ni kau cerita Wahabi mengarah dia kan, mana kau tahu kata, kau tak tahu dan diam lah kata. Wahabi cakapnya dia, kau tak tahu dan diam kata. Kau kena pelompang. Habis dan ni karamatul aulia ni. Allah. Jadi kata Ibn Abi, barang siapa menuntut akan dalil atas wahdaniyatillah ta'ala, ya, wahdaniyat Tuhan, kata mana dalil? Nak main dalil lagi, maka himar lebih mengenal daripada kau. Maksudnya apa? Dia mengenal Tuhan bukan lagi dengan dalil, dia mengenal Tuhan bikashfin, ya, mengenal dengan dalil dan burhan. Itu peringkat dipanggil tauhidul am. Tauhid umum wajib fardu ain tu, kita mengenal mesti ada dalil, ada burhan, ya. Adapun makrifat kali dua tauhidul khas, mana dia bukan dengan dalil burhan lagi, ya, dia sudah wasil atau dia masuk dalam makamul wisal. Maka ketika itu dia dengan mukasyafah, kalbi dia dibuka sentiasa syuhud mukasyafah akan Allah Ta'ala. Itu sebab taraf dia orang ni. Kita dah hari-hari kan dia bertaksi hari-hari pergi KLIA, kita tanya dia pula, betul akan wis apa wis dia, aku sebut aku dah nampak kata. Kau sebut aku dah nampak KLIA, lorong jalan semua aku nampak. Betul lah mana orang yang sampai sebut je sapum terus. Ya, makrifat dia akan Allah Subhanahu Wa Taala terang, tak payah pakai wifi lagi. Kan kau silap wifi dan tu belakang rumah orang lah. Kau anda pergi belakang rumah orang pergi. Itu kata apa? Syekh Ibn Arabi, ya. Allah. Habis. Dan satu lagi kata dalam Lataiful Minan, pengarang sama Ibn Athaillah As-Sakandari, dia kata, dan diserupakan suatu itu dengan wujud kainat
apabila engkau nazar kepadanya dengan mata hati. Ya Allah, hanya mata hati wujud, ya, bayang-bayang itu tiada maujud dengan iktibar segala martabat wujud. Ya, wujud bayang-bayang dia tak ada wujud dan, ya, makdum, dan tiada ia makdum dengan iktibar segala martabat adam. Dan apabila tiap-tiap bayang asar itu, maka apabila tetaplah bayang asar itu, maka tiada terurai ahadiyah al-mu'assir, ya, tiada terurai ketunggalan al-mu'assir. Dia mu'assir huwa Allah Ta'ala. Dan bahawasanya sesuatu itu hanya ia, ya, dua seumpama, dan dihimpunkan kepada syakalnya. Seperti demikian itulah pula barang siapa memandang bayang-bayang asar, nasaya tidak menegak akan dia daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi maknanya bayang-bayang tidak menegah dia. Kita berjalan kayu-kayak, nampak batang pokok kelapa tu melintang dalam laut, dalam sungai tu kan, sungai cantik je gini, dia tak menegah, jalan terus je lah. Ya, itu maksud dia. Mana tidak ada makhluk yang boleh menegah kita jalan makrifat. Yang menegah sebab kita sendiri khayal lagi, khayal dengan waham tu. Maka bahawasanya bayang-bayang pohon kayu dalam siangannya dia, bayang pohon kayu kan, tiada menegah perahu daripada berlaku. Perahu nak berjalan tu tak nampak bayang kok kelapa tu. Ya, sungai tu cantik, air jernih, bawah ada pasir, tak ada lumpur. Ya, kemudian ada sebatang pokok kelapa melintang atas dia tu, daripada tebing sampai tebing sana. Jadi kita kayuh perahu nampak bayang tu. Adakah bayang tu boleh menyekat kita? Tak ada, terus je lah. Jangan batang kayu tu, batang pokok tu gabak kayak dia. Maknanya apa? Wujud yang hakiki yang atas tu. Ada pembayang tu majaz dia, itu bayangan dia. Wujud Allah Ta'ala tu hakiki, wujud makhluk majaz. Dia membayangi wujudku bayanganmu. Ada dia. Ya, wujudku bayanganmu. Apa makna bayang? Bukan bayang serupa kan kita dengan Tuhan surga, bukan. Bayang merupakan dal. Allah Ta'ala merupakan madlul, tu maksud ini. Dal mana yang menunjuk. Mana semua makhluk menunjuk kepada kewujudan Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia kali. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kita pandang menggunakan akal fikir pun nampak. Kalau ahli musyahadah dia tenong sap pun tu karen. Sebab iman dia bukan iman peringkat, ya, maknanya sebagai dalil, tapi iman dia daruri. Dia tenong sap, dia karen terus hati dia kepada Ta'ala. Sebab apa? Sebab cermin hati dia sudah bersih, dia dah kemaskan. Kita masalah cermin tak tegang, itu yang kelabu. Bersihkan cermin hati daripada makhluk, insya-Allah. Ya, tiap-tiap saat kun ma'allah, dia bersama Tuhan sentiasa, ya. Sentiasa maknanya qalbi dia tidak putus memandang kebesaran dan keagungan Tuhan, yang menambahkan lagi nur dalam hati dia, dan makrifat akan meningkat naik. Itu di antara apa, mereka yang sungguh-sungguh riadah mujahadah, membuangkan khayal dan waham dari qalbi dia dengan memandang hakikat wujud yang sebenar sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Ya Rabb.